jangka sepanjang MLTA ni ada pro and cons jugalah dengan MLTA. Dan saya pecahkan untuk pembelian rumah ni kepada 4 bahagian. Pertama, booking dan deposit. Kedua, untuk bahagian loan. Ketiga, bahagian SPA, sign atau SMP. Dan bahagian keempat, serahan kunci rumah. Sebab sebelum ni pun Kak Ayu pun ada cakap kan, ada antara kita konsultan bila booking tu dia bila loan dah lepas tu dia tanya balik dekat Kak Ayu feedback dia lepas ni apa price dia. So harap dapat sama-sama lah kita ambil ilmu ni, so kita dapat advantage lah. Selepas loan lepas, kita boleh terangkan kepada customer atau pembeli proses akan dia lalui selepas ni lah. Okay, kita mulakan dengan booking. Contoh macam kita dah bawa buyer ke buat sendiri ke rumah contoh dan memang dia berminat lah untuk rumah tu. Kemudian kita boleh bagi tahulah dengan sebab kita boleh bagi tahu ada buyer tu, dia boleh terus buat booking. Ini tujuan dia supaya untuk dia dapat lock unit yang ada lah. Proses ni memang penting sebab kalau dia tak buat booking ni, dia tak dapat receipt tau. Receipt ni antara dokumen yang diperlukan untuk kepada buyer untuk buat loan nantilah. Okay, dan boleh bacalah sini, dan saya juga akan sharekan juga slide ni nanti, boleh dapatkan. Okay, untuk yang booking ni, nilai booking ni bergantung pada projek-projek ni lah. Macam contoh 200, ada yang 1000. So selepas proses booking, apa yang anda semua perlu tahu sebagai konsultan, pastikan receipt tu photostat dan inform kepada Kak Ayu lah, supaya tak ada masalah di kemudian hari lah. Okey. Kemudian selepas proses booking, kita akan ke bahagian loan lah. Loan ni memang kebanyakan buyer memang akan buat loan lah. Dari segi cash buyer untuk rumah tu rasanya tak banyak. Okey. Dan stage ni memang sangat penting lah sebab lepas dari segi commission kita pun akan affected juga kan lah. Okey. So dari segi loan ni sebenarnya pihak bank dia ada kriteria dia ada 2 lah. Bagus untuk sebenarnya sebelum proses ni, sebelum booking lagi atau sebelum kita buat pergi show house tu atau kita buat presentation, kita kirakan dulu atau kita buat pre-qualification lah dengan kita bakal pembeli. Dan anda perlu tahu untuk loan ni, bank dia ambil 2 kriteria lah, iaitu dari segi DSR dan juga credit rating. Kiraan dia macam ni lah. Jumlah komitmen sedia ada dibahagi dengan pendapatan bersih, bagi darab dengan 100. Dan dia akan dapat percentage lah. Ini yang macam Kak Ayu pernah bagi tahu, contoh kalau macam pendapatan 3,000, dia ikut income tier, ikut kepada bahasa bank lah, dia ikut kepada income tier. Kalau pendapatan bawah 3,000, DSR dia maksimum dia 50%. Tapi ni sebenarnya kalau siapa yang dah berusaha dengan bank, sebenarnya antara bank tu DSR limit dia adalah berbeza. Kita boleh bagi tahu yang dia secara general 50% lah, tapi untuk detail boleh berhubung dengan panel banker lah untuk dapatkan berapa DSR ni. Okey, dan kiraan dia, saya betul lah pendapatan bakal pembeli tu 4,000 dan item 440, so dia RM20. So kita buat kiraan ni dan dia punya pinjaman dia 400. Ni boleh tengok lah, saya tambahkan semua. Kat atas ni dia punya untuk komitmen lah, komitmen dia 900 tambah dengan 1,200 lah. Ini kiraan ni sekali dengan kiraan rumah yang dia nanti untuk kita tengok dia punya DSR tu lepas atau tak. Kemudian kita bahagikan dengan dia punya pendapatan, tolak dengan EPF dia 440, tolak dengan SOXO dia, dan kita akan dapat untuk buyer ni dia punya DSR dia 59%. Dan untuk income tier ni
dalam 60% tu boleh lagi. Maksudnya untuk dari segi DSR bayar ni dah lepas lah. Maksudnya bawah lagi daripada 60%. Dan untuk DSR ni Kak Ayu pernah share juga, kita boleh semak di inilah di secara online lah, boleh pergi Maybank Home Loan Calculator. Kita boleh buat kiraan yang sama jugalah macam tadi, 4,000. Nampak ke skrin yang saya share ni? Yang Maybank ni? Okey, 4,000 kemudian tak nampak. 10. Tak ada yang untuk Maybank tu tak ada. Maybank tak ada ya? Okey. Ada slide je. Nampak sekarang? Nampak ya? Okey, Okay. saya share tadi dia punya gaji 4,000, kemudian tolak dengan EPF dan SOCSO dia 460. Kemudian kita masukkan dia punya loan tadilah. Loan dia, pecahan dia untuk kereta bayaran dia 450. Personal loan dia 300. 150. Okay, kemudian kita masukkan ni lah. Masukkan sekarang lebih kurang dalam 3.3% average. So bayar ni dapat maksimum loan lah 35 tahun. So rumah yang dia layak kalau ikut kepada Maybank Home Loan Calculator ni dalam 350,000. So kita boleh kat sini kita sebenarnya dah boleh tahu dah kalau contoh kita bawa pergi show unit yang harga 400,000, kat sini buyer dah kita tahulah kita boleh suggest mana yang sepatutnya yang sesuai untuk dia lah. Okey. Dan untuk DSR ada beberapa tips lah untuk yang kita boleh tinggikan dari segi pendapatan. DSR ni rule dia tu je, dari segi komitmen, hutang bahagikan dengan kita punya pendapatan. Contoh kalau macam hutang banyak, kita punya pendapatan kurang, so DSR memang akan berat lah. Kalau pendapatan kurang, dia inversely correlate lah. So, kita boleh tengok lah 3 teknik untuk tingkatkan DSR. Iaitu cara dia dengan tambahkan pendapatan lah. Contoh kalau macam kat sini dia bagi contoh macam dia ada buat macam contoh dia ada pendapatan lain lah, macam ejen insurans kan, dia boleh masukkan komisen dia lah. Kemudian kalau contoh dia ada buat pelaburan saham, boleh tunjukkan dividen kepada pihak bank lah semasa permohonan loan nanti. Kemudian untuk sewa rumah pun boleh sertakan dengan syarat dia untuk sewa rumah ni kena sekali dia punya kontrak tu lah, mesti documented lah maksudnya. Dan yang ini untuk tingkatkan dia punya pendapatan lah. Dan untuk pinjaman perumahan pun kat sini contohlah dia punya dari segi pendapatan dia untuk dia try untuk satu nama tak lepas. So kita buat joint loan lah. Joint loan 2 nama atau macam yang Winston ada bagi tahu boleh maksimum 3 nama ya. Mungkin saya silap kat sini. Kalau 2 atau 3 nama dia efek dia akan meningkatkan yang kat bawah ni lah. So dia akan kurangkan lagi DSR yang dia apply untuk buat loan tu lah. So dan satu lagi cara dia kita boleh suggest lah. Contoh memang tak ada solution lain kepada kita boleh suggest lah buat masa sekarang dia boleh kurangkan hutang yang sedia ada lah. Nak kurangkan hutang tu ada cara, kalau dari segi financial ada cara untuk buat debt consolidation ke, kita lah ini lebih lagi lah, tapi just kita boleh beritahu general untuk masa sekarang. Contoh kalau DSR tak bersedia, kita boleh bagi tahu kurangkan komitmen yang sedia ada, nanti dah okey boleh kita balas. Okey, dan untuk yang part yang kedua, kriteria yang kedua, credit rating lah. Credit rating ni bank akan tengok 2 rekod lah, iaitu CRIS dan juga
Ni rekod yang disediakan oleh bank negara. Dia apa yang ada dalam Sikris ni, dia rekod berkenaan dengan laporan berkenaan dengan pinjaman-pinjaman yang berkaitan dengan bank. Contoh macam kredit kad, pinjaman pinjaman kereta, pinjaman rumah, AS loan, itu ada list lah. Saya boleh tunjuk contoh Sikris report sekejap ya. Ni boleh tengok lah, kalau macam Sikris tu dia boleh actually dia boleh tengok, boleh dapatkan secara online lah antara laman web dia. Macam report, untuk MC report dia bagusnya kalau memang kita punya buyer tu memang willingly dia nak spend some ni lah, dia nak tengok report, dia boleh print sendiri dan dia boleh tengok untuk RMC report dia ada keluarkan dari segi dia punya risk grade dia. Okey, good dan strong. 6 ke atas dikira sebagai okey lah untuk dia teruskan dia permohonan loan dia lah. Dan kalau strong, kalau dia punya grade loan sangat kuat lah untuk loan tu lepas lah. Dia boleh tengok apa yang ada di dalam Sikris report. Ini contoh Sikris report lah. Ada bila tarikh ni, dan perlu kita tahu untuk Sikris report ni rekod dia adalah sepanjang setahun lah. Dia akan bank negara akan simpan untuk setahun. Dekat sini dia ada nilai 0,0000. Maksudnya yang rekod ni bagus lah. Contohlah kat sini ada 001, 02 ataupun 03 kan. Kat sini maksudnya dari segi pembayaran dia tu, kalau 1 tu menunjukkan 1 bulan tertunggak, kalau 2 tu menunjukkan 2 bulan tertunggak lah. So kalau ada ke atas itu akan efek jugalah kepada loan application, dan bank akan lihat yang ni susah sikit lah untuk lepas dia punya loan ni lah. Dan boleh tengok lah PTPTN ni, National Higher Education Financing pun masuk juga dalam Sikris. Okay, dan saya tunjukkan, saya share untuk CITOS. CITOS kejap ya. Okay, ni untuk report CITOS. Nampak ke? Okay, kat sini lah dia akan tunjuk lah apa yang blacklist. Untuk CITOS ni dia untuk senarai-senarai selain yang berkaitan dengan bank. Contoh macam Astro, Aeon, ataupun ada postpaid, itu pun boleh keluar dekat CITOS record lah. Dan untuk CITOS record ni, rekod dia bukan simpan setakat setahun saja, dia memang sama lah. Okay, dan CITOS report ni pun boleh dapatkan secara online, boleh pergi ke laman web dia lah untuk dapatkan. Macam untuk contoh report ni, ni dia bagi tangan lah, macam ni Maxis ada masalah lah untuk dari segi pembayaran. Okay, kemudian sekejap ya. Dan untuk kita boleh bagi tahu kepada buyer lah, dia boleh dapatkan melalui online ataupun sebenarnya bantu kepada buyer lah, kita akan uruskan dan pihak banker akan uruskan dari segi rekod ni lah. Dia akan banker sendiri akan keluarkan untuk report ni. Okey, dan contoh jika DSR dan credit rating tak ada masalah, permohonan loan maksudnya untuk stage yang seterusnya itu memang cerah lah. Maksudnya dari segi kita sebagai konsultan memang sukalah keadaan ni. Okey, dan seterusnya kan apa dokumen yang diperlukan lah. Sebenarnya untuk dokumen yang diperlukan ni bergantung kepada jenis kerja kita punya buyer lah. Kat sini saya pecahkan kepada 3. Contoh buyer itu bekerja dan bergaji tetap. Ini dokumen dia yang diperlukan lah. Contoh macam kad pengenalan, resit booking, slip gaji, nyata bank, nyata tahunan EPF, BE form jika dia membayar cukai lah, surat pengesahan majikan untuk yang bekerja kurang daripada 3 bulan lah. Okey, dan ataupun masih lagi tak dapat confirmation lagi lah bekerja di syarikat.
Okey, dan dokumen sokongan macam yang saya bagi tahu tadi, boleh sertakan contoh macam pendapatan dari segi sewa, dividen ni saham, ASB, atau kalau ada director fee ataupun allowance lah. OT pun boleh masukkan kat sini lah. Tapi OT ni kiraan dia kena dapatkan info dengan banker, kena update dengan banker sebab dia macam Kak Ayu update sebelum ni, dia kira sebagai average untuk 6 bulan saja. Okey, dan contoh macam buyer tu bekerja dengan pendapatan variable income, maksudnya pendapatan dia turun naik lah bergantung pada dia punya sale. IC standard lah, IC dan booking, receipt booking standard. Slip gaji perlu sertakan paling bagus 6 bulan lah. Dan kemudian perlu sediakan penyata bank lah untuk menunjuk. Penyata bank ni bagi slip bank yang penyata bank yang inilah commission lah. Paling bagus sebenarnya 6 bulan. 3 bulan atau 6 bulan, tapi paling bagus sertakan 6 bulan lah. Penyata tahunan commission bagi sekali, penyata tahunan EPF, BE form, dan juga sama macam tadi lah, jika dia ada pendapatan lain dia boleh sertakan lah untuk kuatkan lagi dia punya permohonan. Kemudian untuk individu berniaga, sama dari segi IC dan juga receipt booking. Apa yang berbeza dari segi dia perlu sertakan dia perlu borang B, iaitu pembayar cukai, penyata akaun bank selama 6 bulan lah. Ni dia boleh perlu bagi untuk penyata akaun semasa. Dan kemudian dokumen sokongan lain lah jika dia ada pendapatan sewa, dividen atau director fee. Untuk proses untuk banker luluskan, jika permohonan tu tak ada masalah, dia sekejap je sebenarnya. Dia sebab bank dia, sebab sekarang semua online, kebiasaan tempoh 2 hari ke 14 hari lah kita boleh bagi tahu dengan buyer. Ini maksimum dalam proses 14 hari bekerja lah. Dan kita sememangnya memang TATA punya kita akan update lah kepada buyer. Ini jika ada masalah pun semua peserta boleh dapatkan bantuan daripada Kak Ayu lah untuk stage permohonan buyer-buyer anda lah. Sekiranya tak berjaya, bank akan hubungi untuk tanda tangan LO lah. Kita boleh nasihat kepada buyer ni dari segi LO tu, dia boleh tengok lah amount pinjaman tu ikut tak kepada sebelumnya. Contoh dia expected booking untuk 10%, kemudian buat loan untuk booking untuk 10%, kemudian loan 90%. So dia boleh tengok amount yang dia dalam LO tu sama tak dengan 90% tu. Kemudian kadar pinjaman dari segi interest dan tempoh pinjaman tu dapat tak yang seperti yang dia expect. Dan nilai dan tempoh insurans ni untuk MRTA lah, jika dia ambil option untuk ambil MRTA. Ada kadang-kadang kat sini, ini dari segi ni lah, kadang-kadang dekat sini ada kadang-kadang orang lepas pandang lah, pinjaman 30 tahun tapi MRTA dalam 30 tahun saja. Sebabnya dari segi tu, sebab kena kejar untuk kasih loan tu lepas, tapi efek tu kepada buyer jugalah. Kalau buyer tak tahu, contoh berlaku masalah nanti masa atau peminjam meninggal kat situ, nanti kemungkinan kalau kita tak terangkan, dia akan salahkan kepada satu-satu pihak lah. Bagus kalau kita awal lah, ini benda-benda aspek yang dia perlu tahu, dan kalau dia memang okey untuk tu, dia teruskanlah dia tantangan loan offer ni untuk terima lah. Kemudian dia boleh, kalau dia dah terima untuk loan offer, dia boleh terus kepada proses yang seterusnya, iaitu tantangan SPA lah. Dan perlu tahu kalau rumah tu lagi masih lagi under con, sebab kita dengan TATA ni ada juga rumah yang masih under construction. Dia perlu buat progresif ni, saya terangkan di slide yang seterusnya. Dan untuk kiraan interest bank pun ada 2 jenis lah. Ada yang variable, iaitu rate BR, dan ada juga berdasarkan fixed rate lah. Fixed rate ni macam saya dulu ada pengalaman dengan AIA. Kalau AIA dia ada buat tapi dia punya interest dia dalam 5% something lah.
Ataupun fixed rate ni macam LPPSA lah, dia 4%. 4% dia tak pada keadaan ekonomi. Ekonomi okey ke tak okey, tetap 4%. Kalau macam untuk BR ni, ekonomi kalau okey, dia bank negara akan naik OPR, dia akan bergantung kepada OPR bank negara. Kalau ekonomi OPR naik, secara generalnya interest untuk mortgage pun akan naik. So ini yang saya bagi tahu tadilah. Contoh kalau macam dia untuk yang buyer tengok dia punya dia dipanggil effective lending rate lah. Kiraan effective lending rate ni BR base rate tu macam saya beritahu tadi, tambah dengan faedah lah, faedah untuk bank lah. Kemudian dia akan dapat lah, kalau macam ni contoh dia, BR dia 2.29, ini untuk PBB lah, public bank. Kadar faedah dia 0.7%, so efektif lending rate dia 2.99 lah, lebih kurang dalam 3%. Okay, so ini secara general kita tahu buyer lah. Dan untuk apa yang efek dia dari segi, sebab base rate ni berubah-ubah, so dari segi interest kepada buyer tu, dari segi installment kepada buyer tu pun akan berubah lah, bergantung kepada dia punya interest masa lah. Okay, dan kemudian dari segi macam saya beritahu tadi, concession interest lah. Concession interest ni dari segi progressive payment tu, perlu kita tahu kalau untuk rumah yang masih lagi tak siap lagi, masih under con, pihak bank dia buat bayaran kepada developer sebenarnya dalam progressive payment lah. Progressive payment kita tak perlu risau sebab bila dah letak SPA nanti, pihak lawyer akan pastikan memang developer akan terima mengikut kepada ni lah jadual yang saya tunjukkan ni lah. So, dia dah tantangan SPA, 10% daripada harga rumah tu akan diberikan kepada ni lah, kepada developer lah. So, kalau untuk rumah tu 1,500 something, ni saya tunjuk kat sini lah. Contoh macam pinjaman, contoh macam kalau rumah dah siap, kita kira tadi 1,000 something, 10% daripada 10% daripada 1,200 tu dalam 100 lebih lah. Maksudnya bila tantangan SPA, dia dah start bayar untuk Okey, Nizam. Nizam macam lag. Nizam. Rasa mungkin ada lag. Saya rasa mungkin line tak berapa clear. Nizam dah terkeluar. Okey. Mungkin line tak berapa clear. So sini nanti Nizam masuk balik sini tu. Tunggu Nizam ni reconnect balik. Ya. Yeah. Tunggu assistant kita yang handsome reconnect balik. Jika anda ada apa soalan, boleh letak dalam itu chat, butang chat. Tadi apa yang anda belajar? Rasa itu penjelasan Nizam semua okey. So itu rasa amat penting lah. Okey. Tak kira anda baru join ke, dah lama join ke, dah buat beberapa bulan kan. Okey. Proses pembelian kan amat penting untuk anda jelas kepada pelanggan. Okey, satu tips itu nak beritahu anda ialah kita tak boleh, sometimes kita dah lama dalam bidang hartanah, kita feel that macam guaman itu semua kita tahu memang itu sangat basic saja, tapi kita tak boleh anggap macam tu kepada pelanggan. Sebab itu cerita ialah pada 1 tahun lalu kita benar bagi barber potong rambut. Okey. So tak apa, Nizam datang dah balik, Nizam dah back. Okey.
Tapi kita just nak ringkaskan cerita saya. Saya pergi barber potong rambut kan. Ada seorang barber dia potong rambut kita. Dia langsung kan, okey. Macam beli rumah kena bayar deposit berapa persen dia pun tak tahu punya. Sebab memang kan kalau anda tak pernah beli rumah, memang is zero punya. So kita kena explain from zero kepada pelanggan kita. So amat penting. Okay? So semua benda ni tau. Tadi saya terputus dekat mana? Dekat sini. Kak Yu, saya sedia host. Sekejap. Sorry saya internet tak stabil. Kenapa tak boleh? Okey. Tadi saya dah explain bahagian ni ke Di bawah lagi. Dah Kat sini dah tadi Kak? Kak Yu, dah ke? Tu dekat ni. Loan application yang lagi tengok bawah lagi. Yang tu dah. Yang ni. Progresif dah Okey. Ni saya terangkan progresif payment lah. Contoh kalau macam kita boleh advance kepada buyer lah. Muka surat 12. Kalau dia risau dari segi Muka surat 12 tak silap Kak. yang ni. Okay, ni progressive payment lah. Progressive payment ni ataupun construction interest lah. Construction interest ni kiraan dia macam ni lah. Jumlah pinjaman dengan jumlah progres pembinaan. Contoh pinjaman yang diluluskan oleh bank. Contoh jika pinjaman rumah tu 495,000, interest dia 30% dan pihak bank telah meluluskan 20% lah. Maksudnya stage dia dah sampai 20%. Amount yang diluluskan pihak bank adalah 99,000, maksudnya bank dah start bayar kepada developer 99,000 dan jumlah bank nilai amount yang bank dah bayar kepada developer ni buyer perlu dah start untuk buat bayaran installment lah. Jadi untuk kiraan ni buyer ni perlu bayar untuk construction interest sebanyak RM277 lah. Maksudnya bila dah sign SPA tu dari segi bayaran dia dah start perlu buat bayaran lah. Ini perlu bagi tahu lah kepada buyer supaya dia tak terkejut. Sebab macam yang Ethan share lah, untuk proses ni dari segi kita ejen tanah memang kita tahu, tapi kalau macam orang benda base je ni pun tak tahu. So kelebihan kepada kita lah bila kita dapat terangkan benda-benda ni lah. Okay, dan kita ke stage yang seterusnya bahagian SPA signing. SPA ni nama panjang dia Sale and Purchase Agreement lah. Kita sebagai ejen, sebagai consultant memang paling suka lah bila dah sampai stage ni. Dan maksudnya bila dah buyer dah sign untuk SPA ni, proses untuk pembelian rumah tu dah 50% lah. Maksudnya dari sebelum ni dah complete lah. Dan nama lain untuk SPA ni SMP, dan ada orang sebut SPA, ada orang sebut SPA, dan benda ni sama je lah. Dan untuk semasa proses SPA ni buyer perlu bawa LO lah, LO daripada dia. Dan apa yang saya boleh bagi tahu tadi dengan untuk loan, untuk apply loan dengan pihak bank kepada 2 atau 3 bank lah, dan buyer dari segi LO tu buyer boleh compare untuk interest, untuk poin-poin yang saya cakap tadi, dari segi interest. Saya pulang balik poin-poin yang ni lah, dari segi amount pinjaman, interest dia, dari segi tempoh pinjaman, dan insurans yang MRTA yang bank bagilah kat sini. Poin-poin ni buyer boleh compare untuk LO yang dia dapat lah. Contoh dua, so dia boleh tengok lah pro and cons untuk setiap LO yang dia dapat lah. Dan LO yang dia dah setuju, dia boleh bawa kepada signing lah. Dan apa yang kita boleh nasihatkan kepada buyer, ini adalah tema-tema yang dia boleh tengok lah untuk
semasa dalam perjanjian dari segi bebanan ni bermaksud ada tuntutan pada hak milik lah, sama ada charge bank ataupun lian. Lian ni tanggungan bank dibuat daripada sebuah bank akan mendaftarkan charge ke atas hak milik. Maknanya sebelum hak milik boleh pindahkan kepada pembeli baru, charge perlu dikeluarkan daripada hak milik menjadikan bersih. Ini lebih kepada lawyer lah, dan dia boleh dapatkan bantuan lawyer untuk dapat penerangan lanjut lah berkenaan dengan poin-poin penting ni lah semasa. Dan paling penting dekat sini vacant position lah. Vacant position ni kepada buyer memang sangat penting lah, dan semasa tarikh yang boleh dijangka vacant position ni adalah tarikh yang dia boleh jangkakan lah untuk dapatkan kunci rumah dia lah. Dan tempoh serahan untuk rumah ni ada dinyatakan dalam SPA lah. Untuk rumah yang landed 24 bulan, untuk yang apartmen dan kondo 36 bulan. Dan tempoh penyiapan pun maksudnya tempoh penyiapan ni berkaitan dengan hartanah sekunder lah, kerana hartanah sekunder ni subsale lah. Hartanah primer je kita terlibat. Yang untuk ni ditema ni di mana jualan perlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan lah. Kalau dia dengan kat sini lah 1 bulan je lah maksima. Okay, sekatan dalam kepentingan pembelian dan penjualan tanah memerlukan kebenaran pelbagai pihak berkuasa atau hak milik, bukan kebenaran wajib bagi sub jualan. Kalau ada sekatan lah. Contoh kalau yang strata, rumah jenis strata, charge tertentu dan tempoh pembayatan dan lock-in period lah. Lock-in period ni tempoh mana dia tak boleh selesaikan pinjaman dia dengan bank lebih awal lah. Biasanya lock-in dalam tempoh 3 tahun lah. Ini kebiasaannya lah yang berdasarkan pengalaman saya dengan ada dulu bekerja dengan insurans. Ini berkaitan dengan ni lah, berkaitan dengan insurans sebenarnya. Okey, dan kemudian saya untuk SPA ni banyak kos yang terlibat lah. Dari segi lawyer fee macam saya beritahu tadi lah, lawyer fee untuk SPA, lawyer fee untuk duty stamp dan juga lawyer fee untuk bahagian loan lah. Ini kos guaman yang terlibat lah. Contoh macam kat sini dia punya jadual dia lah. Contoh saya kirakan kat sini, ni untuk lawyer fee lah. Lawyer fee untuk ini pasaran subsale lah. Untuk pasaran yang kita konsultan, semua konsultan yang bawah THT, keuntungan kepada buyer-buyer yang beri pasaran prima ni dari segi dapat dijimatkan. Ini yang kita boleh explain kepada buyer lah. So satu extra yang untuk semua, untuk kita lah. Okay, contoh kalau macam dia nak beli rumah harga RM550,000, so semua kiraan untuk bayaran lawyer fee dia ada dalam RM8,000 lebih. Okay, kemudian juga dan duty stamp ni untuk pembeli rumah pertama akan dikecualikan lah. Ini kiraan untuk rumah yang RM500,000 sama. Untuk duty stamp RM10,500 lah. Dan untuk amount ni sebenarnya buyer boleh dapatkan quotation dulu dari wang sebenarnya. Ini berdasarkan kiraan. Okey, dan untuk bahagian loan pula, tadi SPA, ini bahagian loan. Bahagian loan kiraan dia macam ni lah. Dan total dari segi loan, dari segi lawyer fee dalam RM7,000. So saya ringkaskan untuk semua. Dan kemudian untuk macam kos penilaian jugalah. Sama juga dari segi kita prima sama juga, tapi kat sini dah banyak amount ni dapat diabsorb lah. Okey, dan ringkasan dari segi untuk transaksi yang RM550,000 ni, ini kos-kos yang terlibat lah semasa untuk tantangan SPA ni, kos guaman, duty stamp, kos guaman untuk loan dan juga kos penilaian. So total untuk rumah yang RM550,000 ni kos dia RM30,000. Tapi kalau contoh pembeli beli dengan kita, dengan developer, tawaran-tawaran developer kebanyakannya banyak dah dapat absorb dengan kos-kos ni lah. So ini point yang kita boleh gunalah untuk
sebenarnya ini kelebihan kepada buyer-buyer yang beli rumah hartanah prima lah. Okay, dan kemudian untuk MOT, MOT ni proses untuk dokumen yang untuk ni lah, untuk pastikan rumah milik kita. Dia nama borang dia borang baik, nama panjang dia Memorandum of Transfer ataupun pindah milik tanah, bahagian atau pajakan. Ni contoh ni lah, contoh ni ada panduan yang kat sini lah. Okay, dan macam yang tadi yang Ayu share tadi, dia MOT ni bergantung kepada jenis hartanah, freehold ke atau leasehold. Untuk freehold ni 90 hari bekerja, atau kita boleh cakap maksimum dalam tempoh 4 bulan lah. Dan untuk proses dia ringkas sebab tak ada sekatan dari segi kerajaan negeri untuk tanah tersebut. So dia memang cepatlah dan proses maksudnya proses untuk apply untuk pindah nama terus je. Tapi untuk leasehold dia perlu dapatkan consent macam yang tadi you share. Dan untuk disebabkan ada 2 proses ni, so proses tu makan masa lah. So ni lagi detail lah yang kita boleh tahu. Jangka masa dalam tempoh 7 bulan lah, sebab proses kebenaran dengan kerajaan negeri dalam tempoh 3 bulan. So ada 3 bulan yang sama juga dengan freehold tadi lah. So sebab tu leasehold dia extra 3 bulan sebab proses kebenaran dengan kerajaan negeri tu baru boleh dapat buat pindah milik macam freehold lah. Dan ini bergantung pada kerajaan negeri juga, dan ini sebenarnya dia boleh update dengan peguam, dan sebenarnya peguam akan update lah dari masa ke semasa. Bila dia dah sign SPA, semua proses ni lawyer akan uruskan, dan lawyer akan update dari masa ke semasa lah. Sekarang di stage mana lah. So secara general kita boleh bagi tahu lah ini stage yang terlibat lah. Okay. Dan jika dah dapat SPA pun dah sign, dia buyer akan ke proses seterusnya lah, iaitu VP atau serahan kunci rumah. Dan ini memang kalau untuk buyer memang paling suka lah, sebab developer call bagi tahu memang boleh, dan kita boleh bagi tahu untuk kadang-kadang dia orang pun tanya kan, kenapa VP ni makan masa. Tapi kita boleh tahu yang untuk developer nak bagi untuk menyerahkan vacant position ni, developer perlu lepas 3 kali lah. Maksudnya dari segi CCC dah dikeluarkan, lepas tu bekalan elektrik dan air dah sedia, dan dari segi bayaran pembeli dah membayar baki menurut jadual pembayaran lah ni dalam SPA tadi. Dan jika ketiga-tiga ni dah complete dan ada masalah dengan developer, dia boleh berhubung dengan lawyer lah, lawyer yang menguruskan SPA dia lah. Jika tak ada masalah, maksudnya dah dapat. Apa yang kita boleh bagi tahu kat sini kepada buyer, defect liability tempoh tanggungan kesihatan atau defect liability period bergantung kepada hartanah yang dia beli. Ada yang 12 bulan, ada yang 24 bulan lah, iaitu sehingga 2 tahun lah. Saya share kat sini, anda boleh ni sebagai extra kita punya, sebab kita nak membantu kepada buyer-buyer kita kan. So ini kita boleh advise, boleh tengok lah jika semasa dalam tempoh vacant position tu, ni poin-poin yang boleh tengok dalam binaan rumah lah. Antaranya pintu, kunci pintu, dinding, lepas tu air, perisa lantai. Kat sini apa saya boleh kat sini kita boleh bagi tahu dengan buyer lah, yang ambil gambar, dan apa-apa jika ada masalah, contoh crack dekat dinding, dia beritahu kepada developer lah untuk betulkan balik keadaan tu lah. Okey. Dan selepas tu maksudnya dari segi semua proses ni dah lengkap lah. Maksudnya
bayi dah boleh duduk rumah lah. Dan sebenarnya ada lagi dari segi kos. Ini kita ada share dekat kita. Saya bagi tahu lah poin-poin dia. Antara yang bayi perlu bayar selepas masuk rumah, antaranya adalah cukai tanah, cukai pintu. Contoh macam taman ada Indah Water ada uruskan air kan, bayaran Indah Water, deposit TNB dan juga deposit air. Charge dia bergantung kepada inilah, kepada hartanah yang dia miliki. Kemudian fire insurance ni kalau macam dengan bank dia perlu ambil basingan lah, tapi dengan LPPSA fire insurance ni dah disertai. Dan dari segi maintenance dan juga sinking fund lah. Dan juga selepas ni maksudnya dari segi installment bulan-bulan, kalau yang tadi progressive payment yang bagi under progressive payment, bila dah habis tempoh VIP ni dia dah perlu penuh lah, bayaran installment penuh untuk installment rumah dia lah. Okey, dan itu sahajalah perkongsian saya kat sini. Jika ada soalan nanti boleh ditanyakan lah masa Q&A nanti. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Nizam. Wah, terperinci dan cantik Nizam punya slide. Okey, itu tadi adalah proses untuk pembelian rumah. Okey, so memang sangat teliti apa yang Nizam bagi tadi. So yang itu nanti kita akan share slide ni dekat dalam